Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta selamat petang. Yang berbahagia Datuk Dr. Amin Senin, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, yang juga pengasas koordinator Connecting.Learning CDL, yang berbesar juga mentor kita Dr. Ihsan Ismail. Pembentang kita pada petang ini Puan Hamidah binti Ghazali. Seterusnya semua penonton iaitu para pemimpin pendidikan yang mengikuti program kita pada hari ini. Alhamdulillah, syukur dan nikmat, puji-pujian kepada Allah serta Rasul kita kerana dengan izinnya hari ini kita dapat melaksanakan agenda yang telah kita rancang beberapa minggu yang lalu untuk kita buat satu siri perkongsian bersama dengan beberapa pemimpin sekolah, di mana tujuan kita pada hari ini dan juga siri-siri yang akan datang adalah perkara utamanya adalah untuk kita mendapat satu ilmu yang baru untuk kita mantapkan dari segi kemampuan kita, dari segi keterampilan kita, dari segi personaliti kita untuk kita menjadi seorang pemimpin pendidikan yang berkaliber dan dihormati dan dapat menjadi satu rujukan atau panduan untuk yang boleh orang kata sebagai role model untuk anak-anak buah kita di sekolah maupun dalam bidang pendidikan yang lain. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mulakan program kita pada hari ini, kita mulakan dulu dengan bacaan umum kitab agar majlis kita pada hari ini mendapat keberkatan daripadanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, tak lengkap majlis kita pada hari kerana hari ini adalah satu catatan sejarah bagi kita, kerana saya tahu dan saya yakin semua pemimpin pendidikan mempunyai kumpulan perkongsian dia sendiri, tapi kumpulan ini saya anggap satu kumpulan yang cukup istimewa, mana mentor dia adalah kita dapat daripada mentor kita yang hebat, iaitu mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia sendiri, Datuk Amin Senin. Bukan semua orang berpeluang untuk berkongsi pandangan dengan Datuk Amin Senin ni. Saya pun teruja sangat Datuk bila dapat panggilan daripada Dr. Ihsan, kata Datuk Amin sendiri akan guide kami ni. Jadi untuk itu Datuk, saya bagi ruang kepada Datuk yang berbahagia Datuk untuk buat sedikit perkongsian ataupun sedikit ucapan haluan untuk kali pertama Datuk, untuk siri yang pertama ni. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak cek suara clear tak? Okey, clear Datuk. Suara clear. Yes. Alhamdulillah. Okey. Selamat petang kepada moderator kita pada petang ini, Cikgu Syam ya. Ya, saya ada tu. Kepada pembentang kita Cikgu Hamidah dan juga kita punya koordinator Dr. Ihsan yang memulakan siri pada petang ini. Pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada semualah, kepada Dr. Ihsan dan juga kepada pengetua, pemimpin sekolah, pengetua dan guru besar yang terlibat dalam siri ini, dan saya berbesar hati kerana kita dapat melanjutkan perkongsian ini kepada pemimpin-pemimpin sekolah. Sebelum itu izinkan saya dulu untuk izinkan saya untuk memberikan sedikit latar belakang ya tentang perkongsian ini. Kenapa saya mengadakan dan rakan-rakan mengadakan CDL Hands-on Online PGB ini. Dia bermula selepas saya sebenarnya bersara itu tahun 2019 itu. Saya memikirkan berdasarkan pengalaman saya sebagai KPPM, saya dapati ada beberapa benda yang saya rasa perlu saya teruskan. Terutamanya macam mana saya ingin menggerakkan perubahan pendidikan itu secara berterusan dan memberikan khidmat bakti saya, pengalaman yang ada kepada guru-guru dan juga pemimpin sekolah. Kalau saya boleh kongsikan saya punya slide saya supaya lebih mudah kita punya perbincangan nanti.
Ini sebagai latar belakang ya untuk kenapa saya mengadakan siri ini. Pengalaman saya menunjukkan kalau kita lihat perubahan pendidikan ataupun kita panggil juga educational change itu, selalunya kita boleh buat dengan dua cara. Satu yang kita panggil pendekatan yang piecemeal, dan satu lagi kita menggunakan pendekatan yang kita panggil systemic change. Pengalaman saya sebagai KPPM dan dalam menggerakkan perubahan pendidikan di Malaysia ini, kebanyakan kita amat bergantung kepada pendekatan perubahan yang berbentuk piecemeal, yang beri structural ni daripada atas ke bawah ya, arahan daripada atas ke bawah, dan juga berbentuk hierarchical daripada KPM ke GPN, PPD dan ke sekolah. Bukan saya katakan perubahan ini tidak penting dan tidak baik, tetapi saya lihat perubahan ini, pengalaman saya terlampau perlahan untuk kita melakukan perubahan itu. Dan sudah tiba masanya kita buat komplement. Ada satu perubahan lagi yang saya sebut sebagai systemic change. Systemic change ini maknanya perubahan budaya, cultural, dan juga berbentuk networking. Dalam bahasa yang paling mudah kita boleh sebut perubahan ini tidak digerakkan daripada atas ke bawah, tapi kita sesama kita, guru-guru, pemimpin sekolah, kita menggerakkan perubahan itu. Jadi kalau kita ada dua jenis perubahan yang berbentuk structural dan juga cultural, yang hierarchical dan networking, jaringan ini, perubahan itu akan lebih cepat. Bukan dia bertentangan, tapi akan mempercepatkan perubahan itu. Atas dasar semangat inilah sebenarnya saya coba untuk menggerakkan yang di sebelah kanan itu, atau systemic change itu, dengan secara networking. Sebab itu kalau kita perhatikan, kita sudah biasa dengan apa yang disebut sebagai professional learning communities, yang saya digerakkan juga ketika saya jadi KPPM itu. Tetapi professional learning communities ini apa yang berlaku, dia berbentuk kelompok-kelompok yang seperti dalam slide itu ya. Tetapi apabila saya ingin menggerakkan professional learning network ini, jaringan jadi lebih luas. Kalau kita tengok di sebelah kanan tu nampak perubahannya tu kan. Gerakannya itu tidak berkelompok-kelompok, tetapi dia boleh semua serentak boleh berlaku di kalangan guru-guru dan juga pemimpin sekolah. Yang ini yang kita kena lakukan. Sebab itu saya panggil, kita punya tagline pun dalam CDL and Sen Online ini ialah cikgu bantu cikgu. Maknanya kita sesama kita membantu. So jadi yang ini yang kita cuba galakkan. Sebab itu dalam tempoh 2 tahun ini kita telah sehingga hari ini, sebab itu saya sebenarnya berpuas hati pada hari ini kita dapat bersama-sama dengan pemimpin sekolah, sudah ini adalah pusat yang kelima dalam CDL. Kita ada 5 pusat perkongsian, dan insya-Allah kita akan buka satu lagi di Sarawak, so jadi dengan lebih cepat untuk kita customize perubahan itu. So jadi kalau kita lihat, berdasarkan itulah saya dan rakan-rakan yang kebanyakannya telah bersara itu menggerakkan apa yang kita panggil CDL hands-on online session. Sebab itu kita panggil gunakan perkataan hands-on ini kerana kita hendak satu, perkongsian itu dilakukan di kalangan warga guru. Yang kedua, perkongsian itu mesti hands-on, maknanya benda yang telah lakukan di peringkat sekolah, bukan berbentuk teoretikal dan sebagainya. Sebab banyak guru-guru kita dan pemimpin sekolah kita banyak melakukan inovasi di peringkat sekolah, tapi dia tidak ada platform. Sebab itu kita melalui CDL and Online ini menyediakan platform. Sebab itu saya dan rakan-rakan hanya menyediakan platform, dan bagaimana dilaksanakan terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru dan pemimpin sekolah untuk menggerakkan perkongsian ini. Dan sebab itu kita lantik seorang koordinator. Dan untuk CDL and Online PGB ini, khusus untuk PGB, sebab kita hendak perkongsian amalan di kalangan pemimpin sekolah itu sendiri, apa yang telah dilakukan. Satu benda yang kita selalu nasihatkan, jangan takut berkongsi. Asalkan benda itu ada yang telah dilaksanakan sekolah, tidak semestinya, yang ini adalah segi perubahannya, tidak semestinya yang kita lakukan itu mesti sekolah kita sekolah yang cemerlang, yang baik. Dia bukan begitu perubahan. Perubahan itu kecil, suatu aspek tertentu yang berkesan yang kita lakukan di sekolah, itu yang kita kongsikan. Satu. Yang kedua, yang kita kongsikan itu
tidak semestinya perfect. Kadang-kadang perkongsian kita itu merangsang minda rakan-rakan kita yang lain untuk melakukan amalan-amalan yang lain yang dirasakan boleh membantu di peringkat sekolah. Dan yang ketiga, kita mesti juga peka bahawa amalan kita itu kadang-kala dia berbentuk kontekstual. Dia sesuai untuk kita punya sekolah saja. Jadi sebab itu kalau dia nak diambil di aplikasi di sekolah lain, terpulang kepada guru ataupun pemimpin sekolah itu bagaimana nak mengubah sesuai berdasarkan konteks budaya dan apa yang ada. So jadi perkongsian ini bukan dalam konteks nak mengajar orang, tetapi perkongsian ini lebih kepada bagaimana kita di tempat kita melakukan yang ini kita rasa berkesan setakat ini. Sebab itu saya selalu bagi tahu dengan guru-guru yang berkongsi yang sebelum ini dan juga kepada yang pemimpin sekolah ni, jangan tunggu kita perfect, jangan tunggu kita jadi sekolah cemerlang, jangan tunggu itu. Saya rasa bukan itu kita punya konsep. Konsep kita, ilmu yang kita ada, amalan yang kita ada, yang pada ketika ini berkesan, kita kongsikan walaupun sedikit. Jadi itu konsepnya. So jadi mudah-mudahan ini akan berterusan. Dan saya telah berhubung dengan Dr. Ehsan, dia mengatakan siri ini telah pun diisi sehingga bulan Ogos dan September. So maknanya setiap minggu. So jadi pastikan dia konsisten tiap-tiap minggu pukul 3 hingga 4:30 dia akan bermula. Dan saya akan terlibat insya-Allah setiap minggu untuk melakukan snippet. Snippet ni 10 minit yang pertama macam hari inilah. Saya akan terlibat berkongsi beberapa idea-idea yang boleh kita padamkan bersamalah. Cuma pada hari ini saya akan berikan introduction. Dan kalau umpamanya saya tidak ada pada hari berkenaan, saya pastikan saya akan rakam untuk dikongsikan. Kadang-kadang saya tak ada, umpamanya macam minggu depan saya ada meeting yang lain dalam masa yang sama. Okay. Jadi mungkin saya akan bagi rakaman. Saya terlibat sama dalam perkongsian ini dan mudah-mudahan akan berterusan. Okay, sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada semua yang terlibat pada petang ini. Mudah-mudahan program ini akan berterusan dan memberi manfaat kepada kita dan melakukan perubahan sistemik yang akan bersebabkan perubahan dalam sistem pendidikan kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Datuk atas sedikit perkongsian tu. Sedikit ulasanlah Datuk, mungkin panduan untuk Datuk kan untuk ni. Dia sebenarnya Datuk pemimpin pendidikan kita ni banyak yang inovatif dan kreatif. Cuma kadang-kadang tu mungkin rasa malu nak buat sharing. Dia rasa mungkin kata nak menunjuk apa-apa yang lain, mungkin sesi yang lain tu Datuk boleh cerita sikit, bagi tips sikit apa-apa lah kan untuk kawan-kawan kita ni. Terima kasih Datuk atas perkongsian Datuk, walaupun 10 minit ataupun mungkin dalam 10 minit saya rasa, walaupun perkongsian Datuk tu singkat, tapi isi yang saya rasa Datuk share tu dia padat dan boleh jadi panduan untuk kita lah pemimpin pendidikan ni untuk meneroka satu fasa yang baru untuk membengkasakan diri kita. Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita masuk kepada agenda utama kita pada hari ini. Bagi siri pertama ni Datuk dan juga semua para peserta, sebelum tu Datuk saya nak nyatakan bahawa setakat sekarang ni kita ada 105 orang penyertaan. 105 orang penyertaan. Dan saya rasa insya-Allah siri-siri yang akan datang ni dia akan lebih berkembang lagi. InsyaAllah kita harap lebih banyak penyertaan daripada kawan-kawan kita, terutama pimpin pendidikan untuk sertai majlis begini, majlis ilmu sebegini. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, untuk tidak membuang masa, saya ingin menjemput Puan Hamidah binti Khazali, pengetua daripada SMK St. Patrick Kulim Kedah, untuk membuat sedikit perkongsian beliau pada hari ini. Sebelum itu saya ingin izinkan saya untuk menyatakan sedikit latar belakang Puan Hamidah ini, yang mana beliau dari segi akademik beliau mempunyai ijazah sarjana muda sastra kepujian UKM. Kemudian sejarah perkhidmatan beliau adalah bermula daripada SM Sekolah Menengah Perempuan Pudu Kuala Lumpur, sehinggalah kepada SMK St. Patrick Kulim Kedah
selaku pengetua. Manakala dalam sumbangan pendidikan pula, kalau berdasarkan daripada latar belakang beliau, mempunyai beberapa latar belakang yang hebatlah. Antaranya pernah dapat anugerah guru inovatif peringkat daerah 2017, perkongsian amalan terbaik sampai peringkat kebangsaan juga sampai 2021, pertandingan inovasi yang pernah beliau sertai, pernah dapat anugerah perak, emas, sampai ke peringkat antarabangsa. Seterusnya beliau juga mempunyai dan juga membuat sumbangan dari segi bentuk penulisan juga Datuk, dan juga sahabat-sahabat yang lain, antaranya modul intervensi SPM, biasa menulis novel dan lain-lain lagi. Jadi seterusnya, untuk tidak membuang masa, saya jemput Puan Hamidah binti Ghazali, Pengetua SMK St. Patrick Kedah, untuk membuat perkongsian beliau pada hari ini. Silakan Puan Hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormatilah Dr. Amin bin Seniin, Dr. Ehsan Ismail dan GB lah, Encik Syamsul Yahya. Kami sama-sama orang Kedah. Minta maaf banyak-banyak kalau cakap lidah keras. Minta maaf lidah keras. Okey, jadi kita mulakanlah sharing kita pada pagi ini, pada petang ini. Seterusnya saya akan share dengan semua apa kita telah kami telah laksanakan di sekolah. Okey, sebab sekolah St. Patrick ni gurunya sikit saja. Okey, guru 21 orang. Sepatutnya 23 orang. Jadi semua aktiviti, semua perancangan sama juga dengan sekolah lain. Jadi kita kena macam mana nak cakap? Kami kena pandai sama-samalah 21 orang guru ni kena pandai urus sekolah, semua kena ada kerjasama supaya program yang dilaksanakan jalan lancar. Okay, kalau tak, memanglah apa-apa program pun tak boleh berjalan lancar. Kalau kata apa yang ada salah seorang daripada guru kami yang ada masalah, contoh masalah kesihatan ke apa kan. Jadi kami juga nak apa saja program yang dilaksanakan di sekolah, okay, berjalan lancar dan tidak menjejaskan menjejaskan mana-mana pihak. Satu lagi, tidak tidak mengambil masa yang lama. Okey, jadi tajuk kita pada hari ini, perkongsian kita pada hari ini, kita menggunakan amalan baik Canva lah. Okey, dari mula program sampailah dokumentasi. Dan program itu tak kira program apa, dan kita pun tahu kan program ni maksudnya semuanya untuk pelajar. Okey, jadi kita akan tengok nanti kenapa aplikasi Canva ini dipilih sebagai satu saluran untuk nak urus macam mana perjalanan aktiviti di sekolah. Okey, kalau kita tengok dekat slide ni dokumentasi amalan baik Canva SMKSP. Okey, SMKSP maksudnya Sekolah Menengah Kebangsaan St. Patrick lah. Dan dalam ni juga ada contoh bahan yang ada dalam Canva ini dijadikan contoh ataupun rujukan untuk guru dan juga pelajar lah berkaitan dokumentasi melalui Canva. Dan benda ni cara ni lah bertepatan lah dengan TS25 modul 7. Okay, kenapa Canva dipilih? Okay, yang pertama, berusaha demi meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Okay, sebab kita cikgu, macam saya cakap tadi, kami cikgu sikit. Maksudnya murid pun sikit lah. Tapi kita gunakan ni untuk ke arah kemenjadian murid. Jadi bagaimana setiap aktiviti itu diurus supaya berjalan lancar
Okey, kemudian pada masa yang sama kualiti sekolah, kualiti murid pun akan meningkat. Okey, menjadikan amalan baik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam pembelajaran dan pengajaran. Maksudnya pelajar pun buat contoh PBD melalui Canva. Okey, kemudian aplikasi Canva ini jadi satukan medium lah ke arah matlamat program transformasi sekolah TS25 ya, yang sekolah kami pada tahun ni TS25 kohort 8. Okey, satu kaedah proses dokumentasi digital yang dihimpun dalam satu saluran aplikasi Telegram. Okey, dari Canva kami pindah ke Telegram. Okey. Baik, sekarang kita kemudian bila kita kongsi dalam Telegram ni, dari Canva ke Telegram, kita dapat manfaatkanlah siapa-siapa saja yang boleh ada dalam akaun Telegram tu dapat dimanfaatkanlah, dan semuanya boleh rujuk tanpa mengira jarak atau masa dan ruang. Maksudnya boleh berada di mana saja pun boleh rujuk. Okey. Kemudian selain daripada itu menjadikan pemimpin sekolah iaitu guru sebagai pengurus perubahan. Okey, jadi cikgu-cikgu akan guna Canva juga. Bukan akan, memang telah pun guna Canva juga. Okey. Kemudian mempermudahkan perjalanan warga sekolah ke arah cara kerja baharu. Sebab Canva ni bila kita buat, kita boleh, dia ada dua cara. Sama ada kalau kita nak share link saja untuk view saja, itu untuk semua orang. Tapi kita boleh juga share template link. Bila template link ni maksudnya contoh, macam saya nak buat, kita nak laksanakan program, contoh nak mesyuarat agung PIBG. Jadi saya sediakan tapak untuk share template Canva dengan Setiausaha. Jadi hanya kami dua orang sajalah yang boleh edit semua. Jadi bila contohnya lah, bila program itu masih dalam perancangan, saya dah boleh buat dah dia punya template-nya. Kemudian share link, template link dengan Setiausaha kan, ataupun dengan cikgu yang bahagian dokumentasi. Jadi bila selesai saja mesyuarat agung tersebut, jadi selesailah satu program. Maksudnya pada masa tu juga boleh isi ataupun boleh masukkan gambar-gambar pelaksanaan mesyuarat agung PIBG tersebut. Itu kata sebagai guru ni dia mengurus masa suatu program berjalan dengan lancar dan tak payah tunggu masa dah. Nak dapatkan dokumentasi. Bila siap program, contoh kalau program tu siap dalam pukul 4, jadi dalam pukul 5 dah siap dah dokumentasinya. Itu cara yang saya maksudkan, cara budaya kerja cara baharu. Okey, tak perlu nak tunggu 2-3 hari barulah nak dapat dokumentasi. Dan dokumentasi itu dah semua warga sekolah, terutama cikgu lah boleh ambil dari Telegram. Okey. Kemudian di sini kan juga ada dinyatakan melahirkan modal insan yang unggul melalui persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan. Okey, yang ni kalau khasnya untuk pelajar lah. Pelajar kalau dia tengok dia pandai buat Canva ni memang dia seronok. Kalau dia buat sendiri pun memang ada siap dia ada muziknya, boleh terbang sana sini. Jadi kita pelajar pun dia akan seronok sebab hasil karyanya telah dipilih untuk masuk dalam channel. Selain daripada tu, pelajar yang macam ni akan dapat TP5 ataupun TP6. Jadi ini menggalakkan pelibatan pelajar. Dan Canva ni, sebab Canva ni boleh buat dekat phone. Bila buat kat phone itulah yang senang sebab pelajar kita pun dah tahu kan. Selepas PKP ni memang guna masing-masing ada phone, jadi boleh download apps Canva ni boleh buat melalui phone saja. Okey kemudian menekankan perubahan budaya pembelajaran terbeza. Jadi dalam kelas dia ada macam-macam level. Jadi pelajar yang explore ni selalunya kalau dalam kelas dia orang memang aktif dalam kelas, jadi di luar kelas dia orang boleh guna Canva. Okey, dan kita pun sebagai cikgu bila dah pelajar tu hasilkan PBD menggunakan Canva, contoh buat nota ke apa, tajuk-tajuk apa yang dibentangkan,
Jadi kita nampak kat situ keupayaan pelajar walaupun dalam kelas tu pelbagai aras, tapi kadang-kadang pelajar ni yang dia kata apa dalam kelas kadang-kadang ada yang pasif, dia tak berani nak cakap, malu dengan kawan. Ada juga pelajar kami di Sepetri ni macam tu. Tapi dia di rumah dia ada phone, dia buatlah melalui Canva. Kan, kemudian hantar kepada cikgu. Kemudian cikgu boleh bagi markah. Biasanya kalau saya bagi TP 5 ataupun TP 6. Okey. Kemudian kita tengok sini yang keempat ni kan, menggarapkan pembelajaran berasaskan digital tool dan penggunaan peranti. Okey. Ada juga yang ada komputer. Jadi dia orang buatlah melalui komputer. Okey, apa impaknya setelah 2 tahun lah, sebenarnya tak sampai 2 tahun lah sebab saya mula jadi pengetua kat sini pada tarikh lapor diri 9 bulan 1 2022. Jadi tak sampai setahun lagi, baru setahun, tak sampai 2 tahun ya, baru setahun 5 bulan plus. Okey, jadi apa impaknya? Okey, impaknya kita tengok kat sini ya. Bila dah ada dalam channel, bila dah ada dalam channel tu akan jadi panduan ya pada pelajar dan juga guru lah macam mana nak laksanakan PBD yang menggunakan Canva. Okey, kemudian selain daripada itu dalam channel juga sebagai satu dokumentasi program lah, program ke ataupun aktiviti, semuanya semua aktiviti di SMK Sepetri ini memang didokumentkan dalam bentuk Canva. Okey, yang tadi name dia yang PBD ni tadi saya dah ceritakan kalau PBD pelajar buat melalui Canva ni memang layak dapat TP 5 dan 6. Okey, nanti kita tengok selepas ni ya, ada hasil karya pelajar. Saya tak ambil semualah, saya ambil yang memang saya bagi TP 5 dan TP 6 saja masukkan dalam channel. Okey, nah yang seterusnya kita okey, ini pasukan pelaksana lah. Pasukan pelaksana sebenarnya semua guru, tapi yang ni saya masukkanlah induknya sajalah kan. Okey, kemudian pasukan pelaksana, guru, AKP, murid, SMK, SP lah. Okey, kemudian salah satu program ini sebenarnya impact lah ataupun salah satu intervensi pelonjakan kepimpinan sekolah. Sebab sekolah ini sebelum ni sekolah Propex. Ya, sekolah Propex tapi 3 orang pengetua. Jadi sebelum ni 2 orang pengetua yang lain, kemudian saya pengetua yang ketiga. Jadi saya sempatlah mengutip ilmu Propex ni dari bimbingan Dr. Lim dari IAB jugalah dari IAB. Jadi beliau lah yang banyak bimbing saya macam mana nak meneraju sekolah, dan selain daripada tu SIP Plus semua kan. Okey, rakan-rakan pengetua yang sebelum-sebelum ni dah ramai rakan pengetua saya tu. Okey, jadi dia orang banyaklah bimbing saya. Jadi macam nilah. Okey, jadi salah satu intervensi yang ni Amalan Baik Canva ini salah satu intervensi dalam inilah untuk sekolah Propex-nya. Okey. Dan ini pun saya dah kongsi hari itu di IAB dalam bentuk poster. Okey, ini pasukan pelaksana yang ini sajalah saya masukkan kat sini. Okey. Tempoh pelaksanaan program ni lah yang aplikasi Canva ni. Okey, tempoh pelaksanaan dia sebenarnya bermula dari tahun lepas lah. Pada tahun lepas kita telah pun buat salah satu program yang online juga melalui YouTube, iaitu diberi nama Tudasa pada tahun 2022. Kemudian kita kembangkan lagi Canva juga, tapi dah banyak sangat dah dalam himpunan Canva tu. Jadi kita namakanlah Amalan Baik Canva. Kemudian ini semua ke arah TS25. Jadi kita SMK Sepetri ini kohort 8 2023, jadi dengan harapan 2024 nanti kami melaksanakan kalau tak 100% pun 90% telah pun menepatilah modul 1 hingga modul 8 dalam TS25 tu.
Okey, jadi dengan harapan tahun 2025 kami SMK St. Patrick ni penguasaan lah, tahap penguasaan okey modul TS25 dari modul 1 hingga modul 8. Okey nah, baik sini contohlah. Contoh dari Canva kita boleh ubah ke kita boleh buat QR code, kita boleh buat Anyflip kan. Jadi ni respon pantas okey. Boleh buat QR code, boleh buat Anyflip. Itulah asalnya dari Canva tapi kita boleh ubah. Okey, apa rakan-rakan semualah, okey. Ini salah satu yang saya masukkan di sini. Masukkan di sini yang program Tudasa. Program Tudasa okey ada kalau ada cikgu lah yang nak try scan tengok boleh boleh try scan. Okey. Ini Tudasa Propex yang tahun lepas punya. Kemudian ini contoh yang Hari Guru. Okey, Hari Guru baru-baru ni lah. Okey, boleh scan. Ini mesyuarat agung PIBG yang berlangsung pada 14 Mei hari itu. Dan ini channel lah kalau penonton semua okey nak join lah, nak tengok apa yang ada dalam Telegram channel kami yang Amalan Baik Canva tu boleh scan dan nanti boleh tengok bila-bila masa pun boleh tengok. Jadi banyak dalam tu. Kalau nak ambil pun ambil lah. Jadi tak ada masalah. Boleh tengok, boleh ambil, boleh tengok bila-bila lah perlu kan. Tak semestinya tengok sekarang. Jadi bila cikgu-cikgu dah ada dalam channel tu, bila-bila masa sajalah yang cikgu boleh cikgu boleh tengok dalam tu, cikgu boleh ambil. Kan? Okey. Kemudian okey, inilah ni gambar kami Hari Guru. Okey, kami ni sekolah dah kecil. Tadi 1.6 hektar kan. Okey, cikgu pun sikitlah. Macam ni. Ini je cikgu kami, 21 orang. Okey, biarpun kecil tetapi kami semua memang berjiwa besar lah. Berjiwa besar. Dia sebenarnya ada banyak impak dia lah. Okey. Yang paling kita nak tengok ialah kemenjadian murid. Okey, jadi kerja buat kita memang kena apa cakap berjalan lancar supaya kita tak buang masa. Tak buang masa nak urus program aktiviti tu kan. Jadi kita boleh kita apa perjalanan setiap aktiviti tu berjalan lancar dan tak perlu dah nak tunggu-tunggu bila. Siap program, siap dokumentasi. Kan? Okey, kemudian yang ni saya tunjukkan sikit saja yang ni lah. Yang ni memang peringkat kata kami sebab kami baru dapat surat yang TS25 tu 25 bulan 5. Tetapi kemarin lah semalam orang Selatan kata semalam lah telah pun saya sampaikan sikit taklimat kepada cikgu-cikgu apa dia itu TS25. Okey, jadi kita macam bila sekolah ni dahlah sekolah kecil kan cikgu sikit. Jadi memang kita perlu kolaboratif ataupun jaringan dan jalinan tu yang kata apa lebih meluas. Lebih meluas. Kalau kita tengok kat sini saya buat SMK SP warna hijau ni kenapa yang ni merah LPS. Okey, sebab sekolah ni memang sekolah bantuan mubalik. Jadi kena memang ada LPS tapi LPS ni bukan dah lama ditubuhkan tapi baru saja 1 April 2023. Ini baru saja LPS ditubuhkan, ada pengurusi LPS yang dilantik oleh gereja. Sebab tu saya letak merah kat sini. Jadi memang amat penting sangat ni. Amat penting sangat. Selain daripada itu bila nak ada LPS, kami juga kena ada alumni. Jadi dalam LPS kena saya sebagai setiausaha, kemudian kena ada alumni. Okey, alumni dan pengurusi pun Datuk Subramaniam adalah alumni. Dan pada masa yang sama perlukan PIBG sebab PIBG ni YDP PIBG dan 2 orang ahli AJK PIBG wajib menyertai LPS. Kan wajib.
dia terutama sekali YDP PIBG dia secara automatik menjadi ahli LPS. Okey, jadi semua proses itu sebab tu saya letakkan merah. Memang saya amat kata apa, perlu sangat-sangat LPS, alumni PIBG. Apatah lagi sekolah ni sekolah lama. Bila sekolah lama, runtuh sana, runtuh sini, bocok sana, bocok sini. Jadi kita perlu alumni dan LPS. PIBG kita tak boleh nak ni sangat sebab apa? Pelajar sikit. Bila pelajar sikit, apatah lagi pelajar kami ni 90% B40. Jadi itu sukarlah untuk mendapat sokongan yang kuat daripada PIBG, kan. Kita lebih kewangan ni lebih kepada LPS dan alumni. Sebab mereka ni LPS dan alumni, kita tahu alumni ni biasanya yang lama lah. Yang bekerja ada syarikat sendiri. Contoh macam Datuk sendiri ada syarikat peguaman. Datuk memang seorang peguam. Okey, jadi saya setakat ni lah bila dah ada LPS, saya apa-apa masalah saya telefon saja Datuk. Jadi benda perkara tu cepat diselesaikan. Okey, selain daripada itu tak dapat dinafikan lah. Bila sebut sekolah mestilah JPM, PPD, okey, SIP+, IC+, okey, SLT, MLT ini memang dah semua sekolah memang perlu. Okey, tapi kita di sini sebab kita ada jaringan dan jalinan, okey. Jadi antaranya kita dengan program dengan USM tahun lepas program dengan USM. Kemudian tahun ni kita ada program masih ada dengan USM tapi kita fokus bahasa Inggeris. Okey. Kemudian tahun ni kita akan lebarkan lagi kita punya jaringan dengan IPG Tunku Bainun. Okey, nanti saya akan ceritakan sikit macam mana perjalanan program tu melalui Canva. Bila dah siap saja program, siap dokumentasi. Sekejap lagi saya akan kongsi lah. Okey, selain daripada itu kita ada pihak korporat, pihak bank, PIBKS. Okey. Baik, saya berhenti takat ni dulu sebab kita nak tengok apa yang ada dalam channel. Apa yang ada dalam channel. Okey, contoh. Okey, saya tunjuk yang majalah dulu. Kami buat majalah sebab apa? Kita dah tahu tadi pelajar kami B90% B40. Jadi memang kita perlu kos yang tinggi untuk terbitkan majalah. Jadi kita tak buat majalah cetak dah. Okey, sebelum saya sebagai pengetua, sebelum PKP, sekolah ni buat majalah 2 tahun sekali. Kan, jadi bermula tahun ni lah sebab tahun lepas saya tak ni lagi. Tak sarankan kepada cikgu-cikgu untuk buat majalah, tapi sebab nak adakan ni lah amalan baik Canva ni, jadi kita pun buatlah. Okey, jadi majalah majalah. Okey, majalah sekolah ni namanya Lestari. Ni namanya Lestari. Okey. Macam contoh ini majalah ni sebab belum siap lagi. Okay, kita pergi yang ni saya tunjuk yang kat sini dekat Telegram tadi tu, bila join cikgu-cikgu boleh tengok sendirilah dekat tu lah sebab saya pun mungkin tak tahulah apa sebabnya saya tak pandai bab-bab tu. Okay, tak dapat nak share. Okay, contoh. Okay, ini program belum lagi dilaksanakan. Contoh kami sekejap nak bagi besar sikit. Present. Okey dah. Contoh saya bagaimana kami bila buat program tu, maksudnya program ni akan berlangsung, kami buat penanda aras, bawa pelajar sekali lah ke Institut IPG Tunku Bainun. Okey, jadi kami ada kertas kerja apa semua sebab kita nak ke luar negeri ni sebenarnya luar negeri, jadi kena mohon semua melalui JPN. Jadi kertas kerja, rundingan apa semua. Kemudian setelah semua tu selesai, kita dah masukkan lah sini. Semua dah hantar ke JPN dah. Jadi kita masukkan siap-siap dalam ni. Okey, dengan tajuknya,
Kan? Jadi gambar dapat dekat sini belum ada lah muka surat pertama ni sebab kita belum laksana, belum pergi lagi ke IPG. Tapi kertas kerja yang kita dah hantar dekat JPN tu ada. Jadi masukkan kat sini. Kemudian berlaku proses perbincangan antara setiausaha program ni dengan pihak pensyarah di IPG sana. Jadi yang ni kita pun dah masukkan gambarnya. Jadi kertas kerja pun semua ada dalam ni. Program akan berlangsung, kita akan ke sana pada 14 Julai. Okey, 14 Julai. Jadi ni siap adalah kalau nombor rujukan pun ada kat atas ni. Nombor rujukan. Okey, objektif ada, semua ada, destinasi berapa, bila nak pergi ke sana 14 Julai nanti kan. Kemudian kumpulan sasaran berapa? Okey, 21 orang guru, 38 orang murid. Sebab kami pergi satu bas pelajar tingkatan 5 saja. Bukan tingkatan 5, kemudian ada setiap tingkatan yang lain lah. Terutama kami bawa pelajar anak AJK PIBG. Termasuklah anak YD PIBG. Jadi kami bawa. Okey. Kemudian pelajar tingkatan 5 seramai 32 orang. Jadi cikgu-cikgu akan follow dengan kereta lah. Okey, jadi semua ada kat sini, kosnya semua ada siap dah. Jadi kalau kita tengok kat sini lompong-lompong tak ada gambar ni sebab apa? Kami belum P lah, orang Kedah tu tak P lagi, macam mana nak ada gambar. Okey, nanti bila dah selesai semua kita boleh tambah lagi. Tambah muka surat lagi yang lain sebab Canva ni dia kata apa bila masa boleh edit. Kan, jadi yang ni saya belum share lah dengan dalam channel sebab benda ni belum dilaksanakan, belum sampai lagi, belum dapat kelulusan daripada JPN lagi. Jadi bila dah siap sampai nak sana nanti balik saja, contoh kami pergi hari Jumaat, hari Sabtu siap dokumentasi tu siap. Okey, lepas tu itu je lah yang saya nak kongsi amalan baik Canva di SMK-SP ni. Itu je lah yang saya nak kongsi. Sebab apa, yang ni macam saya cakap tadi lah, bila dah program tu dah berlangsung, contoh yang ni, yang ke IPG ni, kami pergi 14 hiburan hari Jumaat, jadi hari Sabtu memang dah ada dah gambar-gambar apa semua. Kita masukkan, saya share lah template link ni dengan setiausaha nanti. Setiausaha akan ni lah. Template link saya tak share ramai-ramai. Sebab nanti bila ramai-ramai dia orang tu edit, orang edit masalah. Jadi saya selalunya share template link dengan 2 orang ataupun 3 orang saja untuk edit. Ataupun bukan edit sangatlah, nak tambah gambar sebagai dokumentasi. Okey, bila dah siap tu, saya akan download dalam bentuk PDF, kemudian share juga dalam channel. Jadi cikgu-cikgu yang nak print, nak simpan dalam file, boleh print saja. Jadi nak tengok saja pun dah siap. Nanti yang ni saya belum masuk muzik lah sebab belum laksanakan. Bila dah siap dah semua, saya akan masukkan muzik lah. Lagu lah macam-macam cikgu-cikgu tengok tadi masa permulaan tadi, intro tadi. Lepas saya tentang sekolah, sejarah sekolah, penumbuhan sekolah SMK St. Patrick tu. Jadi last sekali bila dah siap semua, baru saya masukkan muzik. Kan? Yang bab-bab ni semua memang saya lah. Sebab saya kontrol benda ni supaya betul-betul jadilah amalan baik tu. Dia ada satu himpunan khas. Sebab tu saya hanya kongsi template link dengan 2 orang cikgu atau 3 orang cikgu sahaja. Termasuklah yang majalah sekolah. Okey, jadi hanya 2 orang cikgu ataupun 3 orang cikgu sahaja yang boleh edit. Okey, yang lain boleh tengok. Bila-bila masa boleh tengok. Contoh yang macam yang e-majalah tadi, saya dah share dah. Dia punya link untuk view. Jadi cikgu ke, pelajar ke yang ada dalam channel tu boleh tengok lah. Oh, takat mana dah e-majalah SMK St. Patrick dah siap kan. Okey. Itu sajalah yang dapat saya ceritakan apa yang
apa yang dikatakan amalan baik Canva di SMK St. Patrick ni. Okey, itu takat tu dulu. Mungkin saya boleh share lagi sekali yang QR code tadi. QR code untuk apa? QR code untuk contoh yang lain sebelum saya share tu, contoh yang ni yang kita telah pun pamerkan, poster pamerkan di IAB pada 30 hari bulan itu 30 hari bulan itu. Kat sini pun ada QR code. Jadi sebenarnya dia bila kita buat design ni sendiri, kita sebenarnya jimat duit. Bila nak cetak, harga cetak sajalah. Cetak sajalah. Harga kita bayar tu harga cetak saja. Harga cetak saja. Ini contoh. Okey, yang ni saya dah yang pamer di IAB lah. Dr. Ihsan pun dah ambil dah gambar. Okey, bukan saja gambar lah. Jadi kita kena serahkan poster ni kepada pihak IAB. IAB Instat hari 30 hari bulan yang lalu. Okey, sekarang kita tengok kalau saya ni memang sebab yang ni saya dah masuk music. Saya dah masuk lah sebab dah selesai dah. Okey, saya dah bila dah selesai saya masukkan muzik lah. Okey, saya share semula yang slide tu tapi tanpa muzik ni. Tanpa muzik, kejap. Sebab saya nak kalau boleh cikgu-cikgu scan. Okey, cikgu-cikgu scan. Cikgu-cikgu scan dan masuk dalam channel. Masuk dalam channel. Ni saya besarkan sikit. Saya besarkan supaya cikgu boleh scan. Okey. Cikgu-cikgu boleh scan. Minta maaf lah walaupun bukan semua cikgu tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan scan yang Telegram ni masuk dalam channel. Jadi nanti boleh tengok bila-bila masa. Bila dah masuk dalam channel tu tengoklah apa yang akan kita share hari demi hari akan share. Okey. Jadi boleh tengoklah macam mana yang e-majalah tadi kan, e-majalah tadi macam mana kita hari demi hari akan update. Macam tu. Okey. Kira ni saya dah besarkan dah ni. Kalau share nanti dah apa ni ada muzik pula sebab saya dah masukkan muzik. Ni.
Okey. Itu sajalah. Biarkan ini di paparan supaya cikgu boleh scan dan join dalam channel kami lah, channel Amalan Canva. Okey, itu saja yang saya nak kongsi. Kalau ada nak tanya, okey. Kalau ada nak tanya apa-apa, dah dekat pukul 4 tapi masih boleh tanyalah. Kalau cikgu tak tanya, saya boleh nak tunjuk satu persatu yang dalam dalam Canva. Saya boleh tunjuk satu persatu. Tak dari tahun lepas sampailah yang hari ni punya. boleh tunjuk. Okey. Kalau siapa yang dah join dalam Telegram tu, cuba tengok dekat yang slide yang saya kongsi tadi, Amalan Baik Canva tu tak ada muzik. Tak ada muzik. Kemudian di hujung tadi ada ada jaringan dan jalinan. Tapi lepas ni esok ke saya boleh masukkan lah. Okay, yang tu saya tak share template link dengan siapa-siapa lah. Okay. Jadi saya akan masukkan gambar-gambar yang saya cakap sekarang ni, saya akan masukkan muzik. Jadi siap program, siap dokumentasi. Macam tu. Okey. Ada tak? Takkan tak ada yang nak tanya. Ataupun nak tengok, saya minta respon ku ada yang nak tengok lain-lain bahan yang ada dalam Canva. Terima kasih kita tengok sini Anis dan join channel. Okey. Jadi boleh ambil bila cikgu dah join dalam channel tu, cikgu boleh tengok. Contoh kami buat lawatan penanda aras pelajar SMK-SP ke SMK Benut, bulan 12 tahun lepas, SMK Benut 3 hari 2 malam tu. Okey, tapi sebenarnya lebih sebab apa, pergi malam balik pun sampai malam kan. Okey, jadi semua kedah kerja, contoh kedah kerja ada dalam tu, kosnya berapa, semua ada dalam tu. Kita juga dalam tu ada, kita buat Explorers. Tahun lepas kita buat Explorers. Kita buat Explorers. Jadi ada kedah kerja ada dalam tu, dokumentasi pun ada. Link SPA kita akan kan sekejap lagi ada, belum sampai masanya. Okey, video yang amalan baik. Okey, Cikgu Saraswati kena scan yang ni kan. Scan yang saya share tadi. Scan untuk join dalam Telegram. Untuk join dalam Telegram. Okey. Ni masih ada lagi ya. Okey. Dr. Isan boleh nampak kan? Yang scan QR code ni. Telegram ni. Okey. Okey cikgu lain pun sama. Sebab kita tak boleh nak share banyak-banyak dalam ni. Sebab dalam Telegram ni, dalam channel ni semua ada dalam tu. Kan? Okey, jadi semua ada dalam tu. Jadi cikgu apa yang akan kami laksanakan pun akan di-share dalam tu. Maksudnya dia walaupun kami buat di Canva kan, walaupun perkara tu belum berlaku, jadi ada dalam channel. Bila dah siap, cuma kami hanya tambah gambar untuk dokumentasi sahaja. Dan saya akan tambah muzik. Sebab kita tak seronok lah kalau kita tengok sebab Canva ni, sebab saya buat pilihan tu sebab bahawa saya sambil baring pun, nak rehat-rehat pun, ataupun ke petang-petang duduk atas buaian pun saya boleh tengok. Saya boleh tengok macam tu. Jadi hiburan juga bila kita tengok tu dengan infografik kan.
Kemudian kalau contoh, kalau template link tu saya share dengan, contoh macam sekarang di sebelah saya ada Cikgu Anusha. Jadi saya share template link tu dengan Cikgu Anusha. Saya pun boleh tahu Cikgu Anusha buat setakat mana dah. Okey, katalah saya tak minat, tak suka, tak berapa suka dengan gambar Cikgu Anusha letak kat situ, saya pun boleh edit. Saya boleh tambah gambar lain. Ataupun color yang Cikgu Anusha buat tu, design ke apa ke, jadi saya boleh edit. Kan? Bila saya edit dalam Canva, dia automatik akan ni dekat Telegram ni. Yang boleh edit tadi saya dah ceritakan, yang boleh edit hanya 2 orang ataupun 3 orang. Yang dalam channel ni hanya boleh view. Sebab tu saya kata tadi, kalau cikgu nak tengok lebih lanjut apa yang kami buat, aplikasi Canva ni dalam pengurusan sekolah dan dokumentasi program, cikgu boleh join dalam Telegram ni supaya cikgu boleh tengok bila-bila masa. Kan? Cikgu Hamidah. Saya minta. Ya. Saya cadang macam ni, yang Puan Hamidah kongsi balik QR code ni, buat screenshot, lepas tu masukkan bahagian link ataupun sat lagi masukkan dalam grup WhatsApp tu, sat lagi kawan-kawan akan sebarkan balik lah. Sebab ada dia orang tanya tu, dia orang tak nampak ni sebab dia screen ni macam terpotong QR code tu. Boleh bagi besar balik tak? Bagi full page boleh tak? QR code tu. QR code. Ni dia bila tarik skrin pergi ke kiri balik. Yang bahagian style. Okey. Bahagian style tu tolak sikit. Sebab dia orang tak nampak tang QR code tu. Okey, sikit lagi. Kanan balik. Kanan. Okey, okey. Okey, kalau nak join Telegram, ambil yang Telegram saja. Yang ni saja. Kan? Tadi dalam channel ni tadi ada 51 orang saja. Sekarang dah ada 88. Maksudnya dah ramailah yang masuk. Ini. Yang ni kalau yang ni tu dasar ni, yang ni program saya tahun lepas. Program saya pula kami tahun lepas. Amalan baik Canva ini slide tadi. Ini slide tadi. Yang amalan baik Canva ni slide tadi. Cikgu kena scan yang Telegram ni untuk join dalam Telegram. Yang tu. Ya, cikgu kena join yang kat Telegram. Okey, tuan-tuan dan puan, ada apa persoalan lain lagi tak? Ada tak? Kalau ada apa persoalan, tuan-tuan dan puan boleh unmute dah balik mic tu. Dr. Ihsan dah unmute kan, dah setting balik dah. Jadi kalau soalan boleh tanya. Okey. Boleh perkenalkan diri cikgu? Ya, saya Ajuwan Jamaluddin. Dengar suara saya? Ya, dengar tuan. Teruskan. Ya, Pengetua SMK Kuala Lumpur. Ya, baik tuan. Okay, terima kasih Puan Hamidah atas perkongsian ini. Bahan yang menarik. Cuma saya cuma pertanyaan, sebenarnya Canva ni memang aplikasi yang dah sedia ada. Kita cuma kita memasukkan konten-konten sahaja di dalam aplikasi ni kan. Dia bukanlah macam kita membina satu program baru untuk kita susun atur. Dia memang dah ada template dan memang dah ada contoh-contoh orang, cuma kita masukkan konten. Maksudnya contohnya satu lagi program yang pernah juga saya guna dulu tapi sekejap je lah, kita Trello contohnya kan. Trello pun satu konsep macam kita aplikasi tu dah ada, kita cuma gunakan aplikasi tu, kongsikan dengan warga kita. Dan cuma di dalam itu kita boleh melaporkan progres kerja-kerja kita. Itu kalau Trello tu. So adakah konsep Canvas tu begitu sebenarnya konsep? Terima kasih. Canva ni kalau orang yang explore lah, sebab kita ada seluruh Malaysia ada grup Canva, kalau tak silap saya sampai 38,000. Yang dia explore, memang explore Canva ni. Jadi saya baru join saja dalam grup tu. Jadi dia memang ada satu app khas, tapi dia kalau kita nak buat sijil pun,
kalau kata ada 30 orang, 40 orang, 100 orang nak bagi kita nak buat CJ pun, kita boleh buat kat Canva. Dia ada ni, memang kita kena explore. Semua boleh buat sebenarnya, macam minit mesyuarat pun saya dah buat. Saya cuma draft sikit-sikit saja, saya share template link dengan kalau macam mesyuarat guru dengan setiausaha. Jadi bila siap saja mesyuarat, siap minit. Kan? Itu maksudnya Canva ni bukan terhad kepada program ni saja, semua. Nak buat CJ ke, saya buat CJ dekat Canva sebab saya dah lama guna. Saya dah lama guna dari tahun 2018 Canva ni. Jadi bila contohlah kalau macam birthday ke, memang saya buat untuk kad birthday tu tak sampai 5 minit dan memang dah siap dah untuk cikgu-cikgu saya. Macam tu. Jadi saya guna semualah kan untuk Canva ni. Dia sebab kita boleh buat selain benda tu bukan saja design dia, kalau kita nak buat jadual pun boleh, kita nak buat catapai pun boleh, nak buat graf pun boleh, semuanya. Bagi saya pendek kata semuanya. Macam slide-slide saya nak bentang dengan cikgu ke di sekolah nak share apa pun, semua saya buat dekat Canva. Jadi dia tak terhad CJ. Kalau orang yang dah mahir tu memang design cantik lah CJ. Macam contoh kita buat buku pengurusan hari tu. Sebelum ni saya tengok dulu sebab sekolah ni kan macam mana budaya kerja sekolah ni kan. Jadi saya on saja, saya ikut sajalah, saya follow saja. Okey, macam ada cikgu yang memang dia kontrak lama lah di St. Patrick ni dia buat cover majalah buku pengurusan tu. Jadi apa salahnya saya buat. Jadi tahun ni memang buku pengurusan tu saya lah yang buat. Jadi macam itulah saya dapat ceritakan yang segala-galanya kita boleh guna melalui Canva. Dia ada grup tu ya. Grup apa saya pun tak ingat lah, dekat Telegram jugalah. Tapi saya baru join saja kat situ. Di situ memang ramai orang yang pakar dalam Canva ni. Saya pun bila ada start kat mana-mana saya rujuk jugalah. Kadang-kadang saya reka dulu design macam mana kan, kemudian saya bagilah dekat admin group tu. Dia orang akan saya share template link, jadi dia orang akan ajak saya lah satu persatu edit ke apa ke. Tapi bila dah lama guna kan, jadi sebenarnya saya selalunya kalau saya share pun template link pun tak banyak lah dia orang edit. Kan? Tak banyak dah. Puan Hamidah. Ya. Okey, saya nak maklumkan sebab saya rasa ramai mungkin tak sedar, cikgu mungkin tak perasan bahawa dengan email Delima yang bermula dengan G tu kan, email untuk guru tu, memang dapat full access kepada Canva. Memang dapat full access dan tak perlu beli. Cumanya sekarang ni ramai guru tak aware tentang mereka boleh guna Canva secara percuma tanpa perlu beli. Jadi kita mohonlah untuk tuan-tuan pengetua besar bagi kemudahanlah kepada guru-guru masing-masing supaya utilize Canva yang diberikan itu. Saya ada yang MOE punya. Tapi sebab saya dah mula dari tahun 2018, masa tu belum ada MOE kan. Jadi saya guna akaun personal yang biasalah, saya on saja. Yang sekali-sekala saya guna juga yang supaya kita akses lah yang free kan. Yang saya ambil ni pun sebenarnya free, tapi saya masuk akaun pilih yang education. Itu pun saya tak larat dah. Kalau siapa yang dia ni memang dia tak larat dah nak berkarya. Tapi sebabkan saya ni minat, okey. Bila saya minat, walaupun saya cikgu sejarah ni kan. Bila cikgu sejarah ni pelajar kata apa, asyik belajar benda lama je, tapi saya tak naklah macam tu. Kan? Saya nak diri saya sendiri dan juga pelajar, okey. Explore lah. Okey, ini salah satunya. Dalam channel Telegram tu, jadi cikgu yang dah join, cikgu boleh tengok hasil karya pelajar melalui Canva. Saya pilih yang kata apa, yang saya bagi TP 5 dengan 6 saja saya masukkan dalam tu. Okey, kemudian saya guna Canva tu
ada contoh dalam tu saya rakam elok dan saya share dalam YouTube, kan. Adalah yang saya buat kat situ. Jadi bila share kat YouTube dan saya share lah dengan pelajar. Padahal saya boleh je share dari Canva kepada pelajar terus, tapi saya jenis mencabar diri, berani mencabar diri, pandai pun share dengan YouTube. Jadi dari YouTube saya share dengan pelajar. Kan, jadi bila kat YouTube ni ada siapa-siapa sajalah pelajar yang dia nak type itu, contoh tajuk komunis, keluarlah saya punya asalnya Canva. Asalnya Canva tapi masuk ke YouTube. Okey. Jadi itulah. Saya semuanya yang free saja. Saya ambil yang free saja. Itu pun saya tak larat dah nak berkaya. Tapi bila minat ni setiap hari memang saya akan buka Canva saya. Okey, saya akan buat lah. Saya akan buat, guna 1 jam pun cukup lah. 1 jam pun cukup lah, memang saya akan buka. Okey. Okey, ada yang dah dapat CJ tu. Kan? Ada yang dah dapat CJ. Okey, siapa yang join lambat tak ada masalah. Semua rakaman ni ada dalam YouTube. Nanti boleh tengok. Cikgu-cikgu boleh type saja CDL on end tu akan keluar lah. Okey, sebab saya sebelum ni memang selalu jugalah masuk yang CDL, yang program dengan guru. Minggu lepas siri 92. Memang saya selalu masuk. Ya. Sebab saya pernah yang boleh mula jatuh cinta dengan CDL ni sebab Dr. Amin dah masukkan dalam dalam Facebook Dr. Amin. Saya memang selalu ikut tu. Jadi bila saya free saya ikutlah yang program untuk cikgu punya. Okey, dari dia cikgu bantu cikgu tu. Okey, yang sebab ini yang PGB ini siri pertama. Kan? Yang cikgu tu dah lama dah, siri 92 dah. Hari Jumaat nanti siri 93. Okey. Okey, Cikgu Raihan. Thank you, saya dah dapat CJ, cuma link SPL. Okey, kita tak ada link SPL, jadi cikgu ada dapat CJ tu, cikgu isi sendiri dalam SPL. Dalam SPL memang dia ada dah connecting the dot tu. Cikgu pilih dah pembelajaran, cikgu P tak pilih itu connecting the dot, kemudian cikgu type lah pukul berapa cikgu masuk, tarikh bila, cikgu guna CJ tu. Okey, CJ tu cikgu share lah dengan setiausaha SPL di sekolah. Dan cikgu maklumkanlah kepada setiausaha untuk sahkan. Okey. Kita tak ada, ya, Cikgu Raihan, kita tak ada link SPL. Jadi CJ itulah cikgu guna untuk isi. Ya. Cikgu buka explore dulu. Cikgu Raihan ataupun cikgu-cikgu yang lain lah. Okey. Cikgu kena isi sendiri dengan menggunakan CJ yang cikgu dapat. Okey. Cikgu-cikgu sekolah saya dah pandai dah yang tu, sebab saya selalu bila dapat tu memang saya dapat share yang program dengan guru tu. Jadi macam mana nak dapatkan CJ? Okey, CJ bila cikgu dah isi link kehadiran tadi, link kehadiran ada di atas ya. Ni ya. Cikgu, okey. Link kehadiran tu, pastikan email cikgu betul ya. Pastikan email cikgu betul. Okey, barulah CJ tu akan sampai kat cikgu. Cikgu download macam biasalah. Ya, CJ online memang macam itulah. Okey, cikgu download macam biasa. Boleh dapat CJ juga jika tak tonton. Ya, boleh dapat CJ. Sorry. Kalau tonton dekat YouTube, lepas ni cikgu tengok kat YouTube, cikgu tak akan dapat CJ. Cikgu boleh isi, tetap boleh isi dekat SPL. Cikgu kena buat laporan sikit lah. Buat laporan sikit, bertulis satu muka surat macam tu, hantar kepada pengetua atau guru besar, akan tanda tangan, kemudian cikgu upload. Ya, cikgu upload atau tak nak upload pun boleh, serah saja serah saja dekat SUSPL. Cikgu tetap boleh isi kalau tengok dekat dekat YouTube.
Tak sempat tengok hari ni ataupun nak tengok semula tak dapat CJ ke hari ni kan. Okey, ni ramai dah yang dapat CJ. Cikgu Farihan, Canva sangat membantu. Ya bukan memang bila cikgu guna ni sebenarnya cikgu memang automatik akan masuk diri cikgu tu kan, level tinggi lah. Ya, sebab Canva semua orang boleh guna dan macam-macam ada dalam tu. Ya. Kalau cikgu tak minat, tak suka lagu yang ada dalam Canva tu, tak ada masalah, cikgu download lah lagu dari tempat lain. Nak bubuh lagu yang ikut suka hati kita lah, kita nak lagu apa. Kan? Design pun ikut suka hati kita lah. Okay, kalau cikgu nak edit font ke apa ke, suka hati kita macam tu. Kita kreatif, kan? Sebenarnya yang tak kreatif pun akan jadi kreatif sebab cikgu cuba dululah, yang belum cuba lagi cikgu cuba dulu guna Canva ni kan. Lepas tu takut lagi sampai apa, lekor tak makan kot. Kan. Bila cikgu tengok hasil dia tak perlu, cikgu tak perlu explore tinggi-tinggi sangat. Cikgu buat dulu, siapa yang tak pernah buat lagi, cikgu buat dulu birthday card yang ada muzik. Ambil muzik yang ada dalam Canva tu. Ada muzik apa, happy birthday tu ada. Okay. Ya, ada nyanyian pun ada. Ambil. Tapi saya nak pesan satu lah, jangan ambil yang ada star. Jangan ambil yang ada star. Kena ambil yang ada yang apa, yang tak ada star lah, sebab yang ada star tu sebenarnya kena bayar. Okay? Bila ada star saya kena bayar, cikgu tak bayar, cikgu tak boleh nak download. Tapi tetap boleh share link untuk view. Boleh share, tetap boleh share walaupun tak boleh download. Okay? Puan Hamidah. Ya. Kita ada lebih kurang lagi 10 minit. So, ada beberapa soalan lain lagi tak daripada yang peserta yang lain? Kita ada 10 minit lagi. Jadi untuk yang lain, untuk tuan-tuan peserta ni, tuan-tuan dan puan boleh isi link kehadiran seperti mana tengok dalam bahagian chat tu. Dan nanti CJ dia akan automatik masuk dalam Gmail cikgu yang cikgu daftar untuk masuk Zoom ni. Jadi kita ada 10 minit lagi. Saya buka ruang sikit lagi kepada mana-mana tuan-tuan dan puan. Mungkin ada persoalan lagi yang nak ditanya. Ada persoalan tak? Sebelum mungkin saya nak buka ruang sekejap untuk Dr. Ihsan, mungkin dia nak sampaikan satu dua perkara. Persoalan satu. Persoalan dua. Persoalan tiga. Okey, kalau macam tu, terima kasih Puan Hamidah Hazali, Pengetua SMK Patrick Kulim Kedah atas perkongsian pada hari ini. Semoga input yang kita dapat pada hari ini dapat membantu kita untuk memperkemaskan lagi lah kerja buat kita. Mana Canva ni memang berguna lah, cuma kadang-kadang tu ada yang kita tak pakaikan dia secara meluas. Mungkin ada pentadbir yang lain ataupun tuan-tuan dan puan guna aplikasi lain untuk dari segi amalan kerja buat kita. Okey, sekarang saya nak serah kepada Dr. Ihsan untuk mungkin Dr. Nak sampaikan satu dua perkara. Dipersilakan Doktor. Terima kasih Cikgu Syam, terima kasih Puan Hamidah, tuan-tuan dan puan yang menyertai webinar pada petang ini. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang dapat meluangkan masa untuk mendengar pembincangan daripada Puan Hamidah. Dan saya pasti apa yang dibentangkan ini dapat memberikan idea lah kepada kita semua tentang macam mana kita nak utilize Canva ini. Baru pagi tadi saya bermesyuarat dengan tim saya tentang beberapa perkara, antara yang timbul adalah tentang Canva, di mana kami di IAB bercadang untuk membeli perisian Canva ini. Tetapi sebenarnya dimaklumkan bahawa kalau menggunakan email yang bermula dengan G tu untuk yang dalam dilema untuk guru bermula dengan G, memang boleh akses kepada Canva full version lah tanpa perlu beli. Jadi memang sangat untunglah guru-guru yang dapat itu boleh guna Canva. Cuma dimaklumkan dalam meeting pagi tadi adalah ramai yang tidak menggunakan kemudahan tersebut. Most probably kerana tidak tahulah tentang kewujudan perisian Canva yang boleh digunakan dengan email delima itu.
Jadi melalui sesi perkongsian petang ini, saya harap tuan-puan dapat idea untuk menggunakan Canva dan mohonlah untuk dikongsi dengan seramai mungkin guru-guru lain, ya, pengetua dan guru besar yang lain, supaya kita sama-sama dapat memanfaatkan kemudahan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan kepada kita semua, ya. Dan untuk makluman tuan-puan juga, ini merupakan sesi yang pertama bagi CDL PGB ini, dan kita akan teruskan CDL PGB yang akan datang minggu depan, setiap hari Rabu, setiap hari Rabu jam 3 petang, mula hari minggu ni, so minggu depan akan ada. Cuma kita akan stop sekejap pada hari Rabu sebelum Hari Raya Haji, ya, sebab just dua Hari Raya Haji mungkin ramai yang akan sibuk membuat persediaan, jadi minggu tu tak ada dan kita akan sambung minggu selepasnya. Setakat ini jadual pembentangan perkongsian ini dah ada sampai Ogos. Saya akan tambahkan lagi. Kalau ada dalam kalangan penonton besar yang turut serta pada sesi pembentangan hari ini berminat untuk berkongsi amalan di sekolah masing-masing, bolehlah hubungi saya akan masukkan dalam jadual sesi perkongsian yang seterusnya lah, ya. Jadi sekali lagi terima kasih Puan Hamidah, terima kasih Cikgu Syam yang menjadi moderator, ya. Puan Hamidah sebagai pembentang berkongsi amalan terbaik sekolah beliau. Sekolah Propex ni kalau mungkin ada yang belum pernah dengar, merupakan sekolah projek lah untuk kita tingkatkan pencapaian sekolah-sekolah Propex, ya, termasuklah sekolah Puan Hamidah, dan alhamdulillah semua sekolah telah menunjukkan pencapaian yang merangsangkan lah. Termasuk sekolah Tuan Haji Wan Jamaluddin yang akan berkongsi nanti, saya ingat dalam bulan 7 nanti sampai turn pengetua semaka lah, sekolah menengah agama Kuala Lumpur akan berkongsi. Dan itulah sekali lagi, terima kasih Puan Hamidah, Cikgu Syam, saya serahkan semula kepada Cikgu Syam. Okay, terima kasih Doktor untuk persiapan ini. Terima kasih lagi sekali saya ucap pada Puan Hamidah Hazali, Ketua SMK Patrick, Kulim Kedah, atas perkongsian pada hari ini. Untuk tuan-tuan dan puan-puan, semua pemimpin pendidikan ataupun cikgu-cikgu yang terlibat pada hari ini, stay tune untuk minggu hadapan. Kita akan ada beberapa perkongsian lagi yang menarik daripada beberapa pemimpin pendidikan yang lain yang akan boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk memperkasakan kerja buat tuan-tuan seharian di sekolah. Jadi setakat itu dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih atas penyertaan pada hari ini. Mohon dan maaf jika berlaku sedikit kekurangan daripada pihak saya, dan saya doakan agar tuan-tuan dan puan-puan semua dipermudahkan segala urusan dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih Cikgu Syam dengan Puan Cikgu Hamidah. Terima kasih, sama-sama. Baik, Malik. Rekan-rekan yang lain, ya. Terima kasih ada juga. sesi bergambar ke? Kita tak ada sesi bergambar ke? Boleh. Mintaan ke Wani, sesi bergambar Wani. Okey. Kita on kamera ke masing-masing? Okey. Terima kasih Datuk. Tunggu sampai habis hari ni. Dengar aja. Okay, cikgu-cikgu ada yang nak on kamera lagi? Okay, saya ambil ya. Okay, ready. Senyum semua. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, next page. Okay, page seterusnya. Okay. Okay, sudah. Ya, terima kasih. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Sampai petang. Terima kasih, jumpa lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaAllah jumpa lagi minggu depan. Okay. Jumpa lagi minggu depan. Okay.